Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat bertemu pada sidang penuntun rancangan Ahlan wa Sahlan pada tahun Hijrah 1442 ini. Video yang kita baru sebentar tadi lihat adalah bagaimana kehadiran pelajar-pelajar Sekolah Rendah Islam Al-Huda atau singkatnya ialah Seri Al-Huda yang menghantar anak-anak, ibu-ibu menghantar anak-anaknya bercium tangan, ditinggalkan di sekolah untuk menghadapi pendidikan penuh kegairahan dan kegembiraan. Sekolah ini sebuah sekolah rendah sedang melangkah ke usia 30 tahun mulai Disember 2019 yang lalu. Maknanya tahun ini dah masuk tahun yang ke-31. Dan dari permulaan binaannya hanya berupa kayu dan bata yang menempatkan 3 buah kelas, mempunyai 4 orang kaki tangan, 3 orang guru dan 2 seorang guru besar dan juga pembantu, beserta dengan 33 orang pelajar pada tahun pertamanya pada tahun 1990. Dan pada ketika itu menempatkan 3 bilik darjah. Dan sekarang sehingga waktu ini mempunyai 5 blok dengan sebanyak 12 bilik darjah. Sebuah sekolah rendah yang ditubuhkan pada tahun 1989 ini berkembang dari semangat dan cita-cita pengasasnya. Guru besar pertamanya adalah antara pengasasnya, Cikgu Rafi'i, dan beberapa rakan yang ingin menyediakan platform pendidikan alternatif dalam usaha untuk melahirkan Muslim dan warga negara yang lebih baik. Ya, dia sebuah sekolah swasta yang beroperasi sepanjang 30 tahun ini dan sudah barang pasti sebuah sekolah swasta mengenakan yuran dan juga menerima beberapa bantuan daripada pelbagai sektor termasuk daripada kerajaan negeri, dermawan, syarikat-syarikat, sama ada mereka memberinya dalam bentuk sumbangan ataupun bantuan secara umum ataupun sebagai zakat dan seumpamanya. Kepada semua yang menderma, menyumbang dan memberi bantuan kepada sekolah, kami amat-amat bersyukur dan berterima kasih di atas bantuan yang diberi. Namun, ramai juga yang bertanya bagaimana mungkin sebuah sekolah yang menerima yuran, sebuah sekolah yang berupa sebuah sekolah swasta, perlu juga mencari dana untuk membangunkan sekolah dan sebagainya, ya. Dan kami sebenarnya sebuah sekolah yang dilahirkan pada tahun 1989 dulu bermula dengan hanya yurannya tak sampai RM200. Itu pada tahun 89. Selepas 30 tahun kita dapati yuran sekolah kita adalah hanya RM400 sebulan sahaja. Ini termasuk dengan 3 kali makan yang disediakan, iaitu minum pagi, makan tengah hari dan juga minum petang. Dan Alhamdulillah sehingga kini kita mempunyai lebih daripada 600 orang pelajar, terdiri daripada pelajar-pelajar daripada tahun 1 hingga tahun 6. Kita juga turut sama menguruskan sebuah tadika Islam ataupun yang dipanggil sebagai Taski Seri Al-Huda, yang kini mempunyai lebih daripada 100 orang pelajar yang juga kemudiannya akan diterima masuk ke Sekolah Rendah Islam Al-Huda ataupun ke Seri Al-Huda. Dan dalam hal yang begini, sekolah ini duduk di dalam kawasan yang amat terhad dan apa yang kita lalui selama lebih 10 hingga 30 tahun ini adalah untuk bersama-sama dengan guru dan juga dengan anak-anak murid yang menunjukkan sentimen semangat yang amat tinggi, ya. Sehingga apabila pada satu ketika dulu bila kita berancang untuk membuka sekolah menengah, ramai yang bertanya bila nak dibuka sekolah menengah ni, sebab kalau boleh dia nak sambung di tempat yang sama. Begitu juga dengan beberapa pertandingan yang dianjurkan, yang turut serta disertai oleh Seri Al-Huda. Dan dalam pertandingan-pertandingan ini kita juga tidak kurang menyerlah, ya, menyertai dalam amal Islami,
yang dianjurkan oleh JAIS, yang dianjurkan oleh MSSD ataupun Majlis Sukan sekolah-sekolah daerah dan juga negeri. Malah kita juga ada pelajar yang berjaya sehingga ke peringkat negeri. Yang boleh mewakili negeri Selangor dalam acara sukan. Saya ingat ianya acara lontar peluru. Ya, lontar peluru yang dia pecah rekod negeri pada ketika itu. Jadi sekolah dengan secara jujurnya memang turut serta dan mengambil bahagian dalam beberapa acara secara aktif, dan dalam lingkungan sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Takmir Pendidikan ABIM ini, ya, ada lebih daripada 20 buah sekolah. Sekolah ini bagi saya duduk 5 yang teratas. Ya, daripada 20 yang ada tu kita duduk 5 yang teratas. Sehingga pada ada satu ketika kita berkongsi pengalaman kita bagaimana sekolah yang sederhana bagi saya dengan 600 orang pelajar mampu untuk menjuarai ataupun duduk dalam pertandingan top 3 dan sebagainya apabila diadakan pertandingan. Namun sejak melalui PKP dan pandemik, mulai Mac 2020 apabila sekolah tak dibuka, kita sebenarnya sejak 2019 telah mengorak langkah untuk berhubung dengan Microsoft. Ya, Microsoft seperti mana tuan-tuan tahu yang ditubuhkan oleh Bill Gates, ya, kita berhubungan dengan Microsoft Malaysia untuk memulakan langkah kita untuk menggunakan teknologi dengan lebih serius. Bukan sahaja sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai alat untuk belajar. Di masa yang sama juga Microsoft menyediakan pelbagai peralatan dan alat yang boleh digunakan untuk kemajuan pelajar, termasuk juga dengan isi kandungan ataupun kontennya. Ya. Tetapi kita sebenarnya tidak mahu menggunakan teknologi ini dan bergantung kepada teknologi ini semata-mata. Dalam pendidikan konvensional, teknologi, cara menggunakannya, mesti menggunakannya dengan kepelbagaian isi kandungannya itu memang digunakan. Tetapi kita sebagai sebuah sekolah rendah dan sebagai sebuah institusi Islami, kita mahu mengambil teknologi itu sebagai satu alat, bukan sebagai satu tujuan, ya, tetapi kita mahu ambil sebagai alat, di masa yang sama mengekalkan tradisi pendidikan Islami. Maknanya tradisi pendidikan Islami berguru, berdepan, berjumpa, dan pada ketika itu belajar dengan kaedah-kaedah yang telah diturunkan dalam era dan juga tradisi pendidikan Islam. Jadi bolehlah juga saya sebut seolah-olah seperti mana yang Nabi bila disanya oleh bapa saudaranya Abu Talib, tinggalkanlah apa yang kamu perjuangkan tu, Nabi sebut, jika sekiranya matahari diletak di tangan kiriku dan bulan diletak di tangan kanannya, dia tidak akan meninggalkan perjuangannya. Kalau saya sebut dalam keadaan yang lain, seolah-olah macam tradisi pelajaran Islami diletakkan di tangan kanan dan di tangan kiri itu ialah teknologi. Kalau kita letak dia sebagai komputer, dia komputer. Kalau kita letak dia sebagai teknologi, dia lebih umum daripada perkara yang lain. Jadi kedua-dua perkara ini, ya, tradisi pendidikan Islami, teknologi, ialah gandengan yang kita perlu depani untuk mendepani zaman. Sebab ianya adalah satu perkara yang diperlukan pada ketika ini, yang nampaknya masing-masing begitu gairah dengan gadgetnya, dengan pelbagai perkara yang perlu. Jadi kita nak bantu pelajar mendepani zaman dia, tetapi mempunyai asas Islami yang cukup untuk tahapnya sebelum dia melangkah lebih jauh lagi. Selepas daripada sekolah rendah, dia akan ke sekolah menengah dan kemudian dia akan masuk ke college atau universiti dan sebagainya. Tetapi asasnya, asas dia mesti kuat, mesti kukuh atau mesti mantap supaya dia boleh bersedia apabila dia melalui tempoh persekolahan yang seterusnya. Selain daripada itu, sebenarnya kita di sekolah juga pada bulan Ramadan, pada kebiasaannya, kita juga menganjurkan atau kutipan tabung Ihya Ramadan. Ihya Ramadan kita akan bermula pada hari Selasa 1 Ramadan akan datang, dan setiap tahun kutipan ini digunakan untuk membantu anak yatim,
ya, beberapa asnaf dan mereka-mereka yang lain yang memerlukan. So pada setiap tahun pelajar yang dah biasa membuat kutipan ini, dia dah tahu dah, dan dia bertanya-tanya dengan gurunya bagaimana, bila dan sebagainya. Ya. Jadi saya kira itu sebenarnya adalah latar belakang sekolah yang saya mahu tunjukkan, di mana sekolah ini adalah sebuah sekolah swasta. Sekolah ini adalah sekolah satu sesi daripada pukul 8 pagi hingga 4 petang, dan dianya mengintegrasikan antara mata pelajaran utama, ya, ataupun akademik dan juga Islami. Seterusnya saya rasa kita saksikan pula video yang seterusnya yang menunjukkan tentang rancangan pembangunan kompleks pendidikan. Begitulah video yang menunjukkan plan perancangan pembangunan kompleks pendidikan Islam integratif Seri Al-Huda. Kompleks ini dibangunkan sebab, antara sebabnya ialah kompleks ataupun sekolah lama yang sekolah asal dia, lokasi asal dia itu berada di tengah-tengah kawasan kampung. Ya. Maknanya depannya ada rumah, belakang ada rumah, tepi ada rumah. Ya. Jadi dia agak terkurung ataupun sempit untuk dikembangkan, dan ianya berada di lorong Haji Ahmad Maulana, ya, salah seorang daripada pengasas dan juga timbalan pengurusi Lembaga Pengelola Seri Al-Huda. Jadi kedudukan itu menyukarkan kami untuk berkembang ataupun membesarkan lagi kawasan sekolah, ya, tapi dengan bantuan rakan-rakan seangkatan, sefikrah, kami berjaya, mereka berjaya membeli sebidang tanah yang tidak jauh daripada lokasi asas itu, dan ianya dibangunkan mulai pada tahun 2011, dan dianya berupa rancangannya adalah sebuah kompleks sebagaimana yang ditunjukkan dalam video sebentar tadi. Kompleks ini menyediakan, rancangannya ialah menyediakan pendidikan rendah dan juga menengah, dan kita mulakan pembangunan dengan kaedah fasa demi fasa ataupun sedikit demi sedikit, dan kita telah melengkapkan baru selesai 2 blok bangunan 2 tingkat, tetapi asasnya ialah dianya bukan 2 tingkat, dianya 5 tingkat, ya. Dan 2 tingkat lagi, 2 tingkat yang dah siap ini juga 1 blok siap pada tahun 2014 dan 1 lagi blok siap pada tahun 2017.
Namun bila dia siap keseluruhannya, kompleks ini akan mempunyai 5 tingkat, bangunan persegi dengan mempunyai 60 buah kelas dan ruang pejabat, makmal, bilik guru, bilik mesyuarat dan juga pelbagai keperluan-keperluan semasa yang diperlukan, termasuk dengan bilik komputer. So ini adalah sebenarnya blok yang telah siap pada tahun 2014 lepas. Ya, dia adalah blok A yang kita panggilkan, dan dianya mempunyai 5 buah kelas dengan 1 buah bilik guru dan juga 1 dewan kecil yang telah disediakan dan siapkan pada tahun 2014 yang lepas. Dan tidak jauh daripada kawasan ini sebenarnya, kompleks ini tidak jauh daripada kawasan yang sekolah yang sedia ada. Ya. Dan apabila kompleks ini disediakan, ya, apabila kompleks ini disiapkan pada tahun 2014 dan kemudian mula binaan pada tahun 2017, maka blok-blok yang sedia ada selepas daripada itu adalah blok-blok tambahan yang akan melengkapkan bangunan ataupun kompleks setinggi 5 tingkat itu. Jadi untuk menyelesaikan keseluruhan blok itu, maknanya blok 5 tingkat itu, kita memerlukan sebenarnya lebih daripada 11 juta ringgit. Dan kita tidak mampu untuk buat sebuah blok sedemikian rupa siap sebanyak 11 juta ringgit. Jadi apa yang kita buat ialah kita membinanya secara lantai demi lantai ataupun floor by floor, kerana kita menggunakan sistem kaedah teknik pembinaan IBS, Integrated Building System. Dan blok yang kalau ada gambar yang akan ditunjukkan selepas ini, di sebelah kanan dibuat menggunakan teknik IBS dan siap dalam tempoh 5 bulan sahaja. Ya, teknik IBS ini adalah teknik yang baru, yang siap pada dalam tempoh 5 bulan pada tahun 2017, tetapi untuk melengkapkan seluruh bangunan ini kita masih lagi memerlukan bakinya dalam sekitar 10 juta ringgit. Jadi bangunan yang disediakan ini ataupun yang akan dilengkapkan nanti ini adalah bangunan yang akan dibuat secara floor by floor. Jadi program kita yang paling terdekat ialah kita nak membangunkan sebuah blok 2 tingkat dulu, ya, yang akan menempatkan sebuah kantin dan juga 3 buah kelas. Ya, sebuah kantin dan juga 3 buah kelas, dan pada anggaran kasar yang kita dapat daripada kontraktor ialah sebanyak RM920,000. Ya, RM920,000 ini, dan kita hanya mampu untuk ada dana sehingga hari ini sekitar RM500,000. Pada asalnya kita nak mula binaannya pada cuti akhir tahun lepas, tetapi apabila berlakunya PKP dan ada had ataupun sekatan kepada aktiviti-aktiviti ekonomi, maka kita tak boleh nak teruskan dan kita kena tunggu peluang yang seterusnya apabila cuti sekolah seterusnya akan berlangsung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekolah ini adalah sekolah yang diasaskan atas dasar ingin memberi kembali kepada masyarakat, membantu masyarakat, mendidik anak-anak dan juga mendidik masyarakat supaya lebih bertoleransi, lebih memberi tumpuan dan juga khidmat kepada masyarakat. Jadi jika kita lihat kepada plan yang sedia ada ini, ya, yang seperti mana yang ada, blok yang ditunjukkan tu ada siap, yang dah siap 2 blok di kiri dan kanan. Blok tu ialah 2 blok sebenarnya, blok A dengan blok B, ya. Maknanya kalau dilihat arrow tu dah lari sikit dah tu, ya. Blok A dengan blok B tu yang di belah kiri dengan belah kanan, ya, itulah 2 blok yang telah disiapkan. Sementara itu pun 2 tingkat baru, belum lagi siap 5 tingkat. Jadi gambar seterusnya, apa yang ada ditunjukkan itu adalah gambar yang menunjukkan model ataupun plan yang sedia ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bercakap tentang pembangunan ini, apa yang kita perlukan untuk sekolah bukannya peruntukan ataupun bukannya keuangan dari sudut untuk menjalankan operasi sekolah. Dianya hanya semata-mata untuk pembangunan sekolah. Ya.
Maknanya untuk membangunkan sekolah ataupun menaikkan bangunan sekolah. Amat besar untung ataupun pahalanya kepada mereka yang infak ataupun memberi sumbangan untuk membangunkan sebuah institusi yang selagi mana dia digunakan, selagi itulah amalannya ataupun pahalanya akan terus berkekalan. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyeru supaya boleh ke depan bertemu dengan kami, ya, sebab sehingga kini kita dapat bertemu dengan alumni kita yang ada, ya, alumni kita sejak daripada tahun 1995 sehingga sekarang mungkin mencecah lebih daripada 5,000 orang. Dan kepada alumni Sekolah Rendah Islam Al-Huda, tampil ke depan. Marilah kembali ke sekolah rendah untuk membantu kami demi masa depan adik-adik yang seterusnya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, kita berdaftar dengan JAIS dan kita melaksanakan segala peperiksaan utama yang sedia ada yang dilaksanakan oleh kedua-dua, sama ada KPM ataupun JAIS. Jadi saya rasa itu yang saya boleh sampaikan, ya, sebab kita ada video yang kita boleh mainkan selepas daripada ini. Dan jika sekiranya ada soalan, saya anjurkan tanyalah, ya, dan telefon kami di 0361887504 ataupun layari laman sesawang kami di www.serialhuda.edu.my. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bermula dari satu eksperimentasi, hanya dengan sebuah kelas, berbekalkan dengan semangat, membawa segunung harapan. Sepatu hitam terus berlari, memasuki dunia bestari. Biar rosak, biar lusuh, biar usang atau runtuh, pencari ilmu terus berkumpul. Tanggung jawab harus dipikul. Hasrat pendidik terus mendidik. Mahu insan yang soleh, mahu agama terpelihara, mahu kejayaan dicipta. Berhenti jika mahu berhenti, sentiasa terima yang mahu kembali. Terus memimpin jadi pemimpin, jadi rahmat alam semesta. Bercita-cita milik semua orang, milik saya, milik dia, milik kamu, juga milik anak marginal yang cerdas. Impian besar boleh wujud di mana-mana, di rumah, di tepi jalan, di kedai kopi atau di lorong-lorong gelap. Mimpi besar boleh tercipta dari kasih sayang dan sokongan insan bernama manusia. Setiap orang berhak mendapat hidup yang baik. Mereka juga berhak. Cuma satu, dengan bantuan anda. Seri Al-Huda, sama-sama kita bina masa depan mereka. Berikan sekolah impian mereka menjadi kenyataan. Setiap sumbangan anda amat bermakna bagi mereka.